Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Tentang Sultan Ibrahim menyatakan, Sultan Ibrahim beri lebih masa pada Anwar tingkatkan ekonomi. Ini daripada Sultan Ibrahim. Sultan Johor sendiri mengatakan, Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar bertitah supaya Perdana Menteri Malaysia diberikan lebih masa untuk meningkatkan ekonomi negara. Saya betulkan sikit. Tak boleh. Untuk meningkatkan ekonomi negara. Dalam satu wawancara khas dengan Sinchu Daily, baginda memahami cabaran keuangan dihadapi pentadbiran Anwar. Anwar hanya menyedari kesulitan keuangan dihadapi kerana setelah mengambil alih pentadbiran, titah baginda dalam wawancara khas dengan ahbab tempatan. Sultan Ibrahim juga menzahirkan rasa lega terhadap lawatan Perdana Menteri ke China awal tahun ini yang membawa pulang hasil yang positif. Menyentuh mengenai Anwar, Sultan Ibrahim bertitah baginda mempunyai hubungan yang baik dengan Perdana Menteri. Ada kalanya beliau meminta pandangan beta dan ada masanya beliau memberi cadangan kepada beta, titah baginda. Baginda juga menekankan pentingnya Malaysia untuk mengekalkan hubungan yang baik dengan China. Selain itu, Sultan Johor bertitah bahawa meletakkan program Malaysia Rumah Keduaku di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya yang melaporkan terus kepada Perdana Menteri merupakan satu pendekatan yang tepat. Untuk menarik lebih banyak pelaburan, Malaysia harus menawarkan pilihan visa yang mesra pelabur dan praktikal, terutama dalam penilaian semula program Malaysia MM2U, Malaysia Rumah Keduaku semasa kerana fasa kedua program ini tidak mesra pemohon dan fasa ketiga lebih buruk lagi, kata baginda. So, insya-Allah kerjasama. Kita katakan kerjasama di antara PMX dan juga Sultan Ibrahim yang juga bakal menjadi agung kita tidak lama lagi, berkemungkinan tahun hadapan insya-Allah kalau tidak ada arah lapan melintang. Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar insya-Allah akan dilantik untuk penggal seterusnya sebagai Yang di-Pertuan Agong. Dan nampak hubungan mesra dan sebagainya. Ya, Agong sekarang ni pun juga punya hubungan mesra dengan Perdana Menteri, tetapi dengan kesinambungan tersebut kita dapati bahawa even majlis raja-raja kita sendiri pun, Yang di-Pertuan Agong dan Sultan-Sultan sendiri pun menyambut baik keadaan ini. Tapi apa yang PN bawa? Virus Perikatan Nasional dibawa, tuan-tuan. Bila datang ke negeri Johor, perkara pertama yang Hadi cakap apa? Oh, tak sepatutnya pengampunan itu ada. Orang tu bersalah tak boleh diampunkan oleh lembaga pengampunan. Padahal yang ada kuasa dalam lembaga pengampunan adalah Sultan dan juga Agong. Jadi seolah-olah Hadi Awang sekarang ini nak menghapuskan kuasa Sultan untuk nak memberi pengampunan tersebut. Beribu banduan yang telah diampunkan oleh Majlis Pengampunan, sama ada di peringkat federal ataupun di peringkat negeri sebenarnya. Dan perkara ini sudah berlarutan sebanyak-banyak tahun. Tapi tiba-tiba ada seseorang datang, kononnya nak lebih Islam daripada orang lain. Saya dah bangkitkan semalam isu tersebut. Tak ada un-Islamiknya. Tidak bercanggah pun dengan Islam, lembaga pengampunan yang ada. Yang disebut oleh Hadi tentang bahawa hanya keluarga yang boleh mengampun itu adalah berkenaan dengan qisas. Bunuh balas, bunuh saja. Yang tu betul ada. Spesifik undang-undang. Selain daripada itu, di bawah takzir. Negara nak bagi pengampunan kepada pencuri, perompak dan sebagainya, pengambil dana, pengedar dana, itu terpulang kepada takzir di dalam negeri tersebut dan tidak sekali-kali bercanggah dengan Islam pun. Tetapi bila dibangkitkan kepada perkara ini, itu yang menjadi persoalan dan juga menjadi benda yang pelik bagi kita lah. Bagaimana seorang yang kononnya sepatutnya ahli parlimen yang faham undang-undang, tiba-tiba bercakap tentang nak menghapuskan salah satu bidang kuasa Sultan dan juga Agong. Ini bidang kuasa Sultan dan juga Agong. Dia kata tak Islami. Dia kata tak bertepatan dengan syarak. Apa, ingat Sultan dan Agong dia tak ada nasihat daripada mufti-mufti ke? Kan? Tak ada nasihat daripada ulama-ulama ke? Tapi kenapa dia tunggang sebegitu sekali, tuan-tuan? Perkara dia mudah saja. Dia nak bawa supaya seolah-olah negara ini tidak Islam. Kan saya sebut hari tu, saya tak bawa lagi tajuk tu. Berkenaan dengan kenapa PAS menganggap perlembagaan kita ini kafir. Saya sebut cara sepintas lalu, antaranya dia adalah sebab mereka membawa pandangan cara fikir ataupun politik Syiah. Saya sebut politik Syiah. Saya sebut ulang kali, saya tak kata Hadi itu Syiah. Saya tak kata dia Syiah. Saya tak kata orang PAS Syiah. Saya tak kata pun. Tetapi mereka melihat, berpandangan, membawa tata cara ataupun pemikiran atau paradigma pemerintahan seperti Syiah. Sebab itu bagi dia, kalau kita tengok Shah Iran bagi Syiah dulu, masa dia jatuhkan Shah Iran, dia kata sebab apa? Shah Iran ni tak Islamik.
Syairan itu, yelah saya tak tahu keluar perkataan kafir atau tidak, tapi tak Islamik. Maka bangkitlah revolusi Iran pada waktu itu dan revolusi imamah dan mengatakan bahawa wilayatul fiqh ataupun kepimpinan ulama itu lebih utama daripada syairan, daripada pemerintahan diraja pada waktu itu. And the rest is history lah. The rest is history sebagaimana yang kita ketahui. But poinnya adalah dia bermula daripada gagasan tersebut. Dan nampak gayanya macam tak ada beza dengan apa yang berlaku sekarang ini. Undang-undang kita tak Islamik. Undang-undang kita kafir. Perlembagaan kita kafir. Perlembagaan kita tak menepati Islam. Therefore harus dibuang. Therefore harus dihapuskan. Seolah-olah sedemikian wawasan. Dia tak kata spesifik macam tu. Tetapi itu yang konotasi, naratif yang nak dibawa. Padahal tuan-tuan, satu hari nanti, dalam beberapa hari lagi saya akan bawa pandangan bahawa sebenarnya apa yang ada di dalam negara kita ini sudah pun menepati ciri-ciri Islam. Sudah pun. Tak perlu nak cari jauh-jauh tuan-tuan. Tak perlu nak berhijrah. Dah tepat dah pada Islam. Cuma tidaklah sempurna. Ada kekurangan here and there yang mana kita perlu perbaiki dan tampung dan tambah. Di situlah peranan kita sebagai rakyat. Sebagai apa orang kata, tak kisahlah siapalah anda, sama ada anda menyokong parti, tak menyokong parti, sama ada anda rakyat biasa, anda pekerja kerajaan, kerja swasta, anda pencen, anda siapa-siapalah. Peranan kita untuk nak membantu kerajaan supaya semakin tepat dan semakin ke arah menepati ciri-ciri Islam, kita kata. Sebagaimana yang kita ketahui. Now, tuan-tuan, ada yang kata, kita negeri kita Islam sebab kita telah menghapuskan judi. Tuan-tuan, kamu menghapuskan lesen premis judi. Kamu tidak menghapuskan judi. Dia dua benda yang berbeza. Kamu menghapuskan lesen premis syarikat judi itu buka premis di tempat tersebut. Kamu tidak menghapuskan judi. Hakikat sebenar kamu tidak menghapuskan judi pun. Tak percaya, judi online banyak berleluasa dekat mana tuan-tuan? Dekat negeri mana banyak berlaku judi online? You all nilai sendirilah. Dan judi online, judi haram, judi yang sewaktu dengannya berlaku di negeri-negeri kamu ni. Statistik dah ada. Buat kajian saja. Kamu tidak menghapuskan judi pun. Judi itu terus berlaku. Cuma bezanya, kamu kata kamu tak recognize. Tetapi kamu tidak menghapuskan judi tersebut. Dan judi ini bukannya maksudnya, kita sudah tidak memberi lesen premis. Bukan lesen judi, lesen premis. Dia beza. Lesen judi itu di bawah federal. Lesen premis itu di bawah PBT negeri. Dia tak bagi lesen premis. Tetapi tidak bermakna judi itu tidak ada di negeri dia. Siapa boleh jamin negeri dia tak ada judi, tuan-tuan? Siapa boleh jamin negeri dia tak ada judi? Saya boleh kata 100%. Bukan saya kata 100% semua orang berjudi, tak. 100% ada. Ada judi di negeri-negeri tersebut. Sebab apa? Sebab dia hapuskan kosmetik. Tetapi dia tak selesaikan masalah utama penduduk negeri dia. Kemiskinan, pendidikan, pendapatan, cara hidup. Benda itu tak diselesaikan. Infrastruktur. Benda itu tak diselesaikan. Bila benda itu tak diselesaikan, stres berlaku dalam masyarakat. Dia nak cari jalan singkat jadi kaya. Dia pergi salah satunya berjudi. Masalah ketum, masalah dadah, masalah tu semua. Masalah sosial dan sebagainya. Kehamilan luar nikah, bawah umur, perkahwinan bawah umur. Negeri mana yang lebih prevalent, tuan-tuan? Negeri mana yang lebih tinggi? Kalau kita nak cerita. Balik kepada cerita tadi. Sebab itu kita menjunjung titah sultan-sultan dan agong kita. Kita menjunjung titah sultan-sultan dan agong kita. Kita tak ada masalah. Mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab baginda, melaksanakan tugas dan tanggungjawab baginda. Tapi yang ada masalahnya adalah Perikatan Nasional. Kalau tuan-tuan ingat zaman PKP dahulu, siapa yang beria nak buat darurat? Siapa yang beria tak nak buka parlimen walaupun agong kata kena buka parlimen? Siapa yang beria derhaka mengatakan tak setuju bentuk kerajaan walaupun yang di-Pertuan Agong kata kena bentuk kerajaan? Siapa tuan-tuan? Yang kena maki? Aku. Yang buat khianat, yang mendahaka, korang lah. Tuan-tuan tak adalah. Yang mana supporter saya tak lah. Yang diorang ni lah wala on ni kan.